Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni sama-sama untuk kita datang ke masjid untuk menunaikan solat maghrib secara berjemaah. Seterusnya insya-Allah kita akan mendengar sedikit tazkirah yang akan disampaikan pada malam ni bagi menggantikan Ustaz mana saya pun tak tahu. Ustaz mana tu? Ustaz Abdul Ghani. Saya lupa. Saya baru dimaklumkan ke berapa tadi tengah hari tadi kot noh. Tengah hari tadi dan terkejutlah juga. Sebab tak ada kitab. Jadi bila tak ada kitab ni dia kelabah lah sikit. Tapi walaupun begitu insya-Allah tuan-tuan, jadi pada malam ni kita akan menceritakan ataupun kita membincangkan pada satu tajuk yang mana yang sering kita sebut, seperti mana pada minggu yang 3 minggu yang lalu kalau tak silap saya ada datang ke sini sekali. Kita membincangkan tentang makna Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan ingat ke tak? No. Ingat ke tak kita mengaji dulu tentang makna Bismillahirrahmanirrahim? Start daripada Rabbah, pada Bismillah, Sin Mim pun kita dah bincangkan, Allah pun kita dah bincang, Ar-Rahman pun kita dah bincang, Ar-Rahim pun kita dah bincang. Semua kita bincang tuan-tuan. Kita ambil masa dalam tempoh 1 jam. Dan kemudian tuan-tuan, pada malam ni insya-Allah saya nak bawa tuan-tuan pada satu tajuk membincangkan tentang makna la haula wala quwwata illa billah. Selalu kita sebut tuan-tuan, la haula wala quwwata illa billah. Kalau kita terkejut ke apa-apa ke tuan-tuan, sikit-sikit la haula wala sampai orang tu ya. Padahal la haula wala quwwata illa billah ni kita kata apa? La haula wala, tidak ada daya dan tidak wala tu dan tidak, la haula wala dan tidak ada daya dan tidak tidak apa. Tu dia no. Jadi kebiasaan pada diri kita duk sebut la haula wala saja. Quwwata illa billah tak ada. Tu dia. Jadi pada malam ni insya-Allah kita nak bagi tuan-tuan sebut, semua sebut, boleh sebut dengan penuh la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik tuan-tuan. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la haula wala quwwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. Berkata la haula wala quwwata illa billah itu kanzun, satu gedung, min kunuzil jannah, daripada gedung-gedung syurga. Baik tuan-tuan, apa maksud gedung? Kata Al-Imam Al-Ubbi rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan tentang makna kanzun, iaitu gedung itu apa dia? Ajrun muddakharun, satu pahala yang disimpan. Wa zahiruhu liqailiha, dan diberi pahala liqailiha, bagi orang yang berkata la haula wala quwwata illa billah. Baik tuan-tuan, disebut kanzun itu dengan makna gedung, tak disebut dengan makna store. Itu dia.
Kalau kita kata la haula wala quwwata illa billah, itu satu store daripada store syurga. Baik tuan-tuan, kalau kita sebut store lah tuan-tuan, store ni kita faham simpan barang-barang buruk, no? Simpan barang-barang tak elok, benda-benda lama, itu orang panggil store. Tapi bila kita sebut kata gedung ni, maknanya kita simpan barang-barang yang berharga, simpan benda-benda yang bernilai. Sebab itulah kanzun itu dengan makna gedung, salah satu gedung daripada gedung-gedung syurga. Baik tuan-tuan, asal la haula wala quwwata illa billah ini tuan-tuan, iaitulah pada peristiwa Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mana Nabi diangkat daripada bumi kepada langit yang ketujuh, di mana di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam sedang menjandarkan badannya di Baitul Ma'mur, iaitu dekat dengan syurga. Baik tuan-tuan, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam bila bertemu saja dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, suruh olehmu akan umat-umatmu supaya bercucuk tanam di dalam syurga. Sesungguhnya tanah di dalam syurga itu sangat subur dan sangat luas dan cukup elok tanah dia. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun bertanya, apakah tanaman syurga itu? Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menyebutkan bahawa tanaman syurga itu ialah dengan berkata la haula wala quwwata illa billah. Itu dia. Itu yang boleh kata la haula wala quwwata illa billah. Ada satu lagi riwayat tuan-tuan, iaitu ketika mana Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam di langit yang ketujuh. Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, suruh olehmu kepada umat-umatmu supaya bercucuk tanam di dalam syurga, kerana tanahnya sangat subur dan juga sangat luas. Kemudian Nabi Muhammad SAW, apakah tanaman syurga itu? Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab bahawa 5 kalimah, iaitulah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. Jadi itu satu riwayat yang lain. Baik tuan-tuan, sebab itulah tuan-tuan, 5 kalimah ni, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, tuan-tuan, wala haula wala quwwata illa billah, termasuk di dalam makna di dalam ayat Al-Quran di dalam surah Al-Kahfi, al-baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Tuan ingat ayat, wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Pada ayat tu tuan-tuan, al-baqiyatus salihat, amalan yang kekal. Al-baqiyat tu maksudnya amalan yang kekal. As-salihat lagi yang soleh itu. Ulama nak mentafsirkan pada ayat itu tuan-tuan pada 3 pendapat. Ada 3 tafsiran ulama. Yang pertama sekali tuan-tuan, ulama mentafsirkan al-baqiyatus salihat, amalan yang kekal-kekal itu apa dia? Iaitulah semua jenis kebaikan. Tak kira lah kebaikan apa pun, tapi semua jenis kebaikan. Itu kata pendapat yang pertama.
Pendapat yang kedua tuan-tuan, iaitulah yang kata al-baqiyatu as-salihatu tu apa dia? Iaitulah solat 5 waktu. Tu kata setengah pendapat ulama. Dan yang ketiga, pendapat ulama yang lain yang mengatakan tuan-tuan, maksud kata al-baqiyatus salihat itu ialah apa dia? Iaitulah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. Itu dia. Besar tuan-tuan, besar. Baik tuan-tuan, sebab itulah pasal apa, sebab itulah Al-Imam Muhammad bin Salim Al-Babasil rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, wa yanbaghi al-iktharu min la hawla wa la quwwata illa billah. Sepatutnya bagi setiap orang Islam ini memperbanyakkan dengan berkata la hawla wa la quwwata illa billah. Kenapa memperbanyakkan tuan-tuan? Kita berzikir la haula wala quwwata illa billah itu sentiasa kita duk kata, duk sebut. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dengan memperbanyakkan menyebut la haula wala quwwata illa billah itu, di antara sebab-sebabnya ialah tuan-tuan, dia akan dapat menolak daripada 70 pintu bala. Itu dia. Itu kata seorang ulama Al-Imam Muhammad bin Salim Babasir rahimahullah ta'ala, akan menolak 70 pintu bala, dan juga akan menjauhkan dia daripada bala seringan-ringan bala, iaitu apa dia? Iaitulah keresahan, rasa resah, rasa susah hati. Itu pun bala, tapi yang tu seringan-ringan bala. Itu dia. Itu adalah seringan-ringan bala. Baik tuan-tuan, kalau kita tengok pada hadis Nabi tadi, la haula wala quwwata illa billah kanzun min kunuzil jannah, berkata la haula wala quwwata illa billah itu satu gedung daripada gedung-gedung syurga. Awak dalam syurga tu ada berapa banyak gedung? Tadi orang tanya pula, ada berapa banyak gedung? Baik tuan-tuan, gedung di dalam syurga itu ada 4. Seperti mana sabda Nabi SAW, gedung di dalam syurga itu ada 4. Yang pertama sekali iaitulah ikhfa'us sadaqah. Apa dia ikhfa'us sadaqah? Menyembunyikan sedekah. Tadi dia. Menyembunyikan sedekah tuan-tuan. Dia sedekah siapa pun tak tahu. Siapa pun tak tahu kata dia sedekah. Dialah yang banyak menyumbangkan kepada masjid, dialah yang banyak menyumbang kepada anak-anak yatim, tapi siapa pun tak tahu tuan-tuan. Itu orang panggil ikhfa'us sadaqah. Maka barang siapa yang menyembunyikan sedekah, orang lain semua tak tahu tuan-tuan, maka pahalanya itu akan disimpan di dalam salah satu di antara gedung-gedung syurga. Itu dia. Yang kedua tuan-tuan, iaitulah kitmanul musibah. Apa dia kitmanul musibah? Menyembunyikan musibah, menyembunyikan bala yang berlaku ke atas dia. Dia tak cerita kata dia tu jatuh bankrupt. Dia tak cerita ke orang kata dia tu ada sakit. Ni kita tuan-tuan, lenguh lutut sikit, dia heboh habis satu kampung. Sakit lutut. Aku tak boleh jalan lah, sakit lutut lah, tak boleh main masjid. Habis satu Korea tahu, kata dia tak boleh main masjid. Sakit lutut. Itu dia tuan-tuan. Itu orang panggil musibah. Tapi orang yang menyembunyikan musibah, kitmanul musibah, maka orang ini pahalanya termasuk di dalam salah satu di antara gedung-gedung syurga. Tapi tuan-tuan, kalau nak ambil ubat, nak cerita kat doktor, kena cerita lah.
Takkan tuan-tuan nak sembunyi juga. Tu kata sembunyi pun kena ada cara lah. No, tapi kalau kita nak ubat, kita kena cerita lah apa musibah, apa penyakit yang berlaku ke atas kita. Itu dia tuan-tuan. Sebab itulah, seperti mana pengalaman seorang ulama, iaitulah Al-Imam Abu Hasan As-Sarraj, tuan-tuan, iaitu ketika mana beliau menunaikan haji di Mekah, dan pada ketika mana dia tawaf di Kaabah, dia bertemu dengan seorang wanita yang mana wanita itu wajahnya cukup berseri-seri, bercahaya berseri-seri, tuan-tuan. Seolah-olah wanita tadi seolah-olah macam tidak ada masalah yang berlaku ke atas dia, macam masalah satu apa tak ada untuk dia. Kemudian tuan-tuan, terlintas pada hati Abu Hasan As-Sarraj ni, tuan-tuan, dia kata, oi, perempuan ni cerahnya muka dia, tenangnya wajahnya, seolah-olah macam dia ni tak ada masalah langsung, dia ni mesti tak ada masalah punya. Kemudian tuan-tuan, perempuan tadi seorang al-arif billah, seorang waliullah, tuan-tuan. Seorang waliullah, dia boleh dengar kata-kata hati daripada Abu Hasan As-Sarraj ni, tuan-tuan. Kemudian dia habaq, kata, wahai tuan, dia kata, aku dengar apa yang kau kata tadi. Engkau kata aku tidak ada masalah, sedangkan aku sekarang bergelumang dalam keadaan duka cita. Akulah ni tengah duduk dalam kesedihan, dalam keadaan duka cita, dan siapa pun di sini yang tak tahu aku dalam keadaan duka cita dan masalah musibah yang berlaku ke atas aku ini. Aku rasa tidak ada seseorang pun, tak ada siapa pun yang mengalami seperti mana yang aku alami sekarang. Itu dia. Kemudian tuan-tuan, jadi Abu Hasan As-Sarraj pun, tuan-tuan, tanya, apakah musibah yang berlaku ke atas engkau, wahai perempuan yang salihah? Kemudian perempuan itu pun menceritakanlah kepada seorang ulama, seorang orang kata waliullah juga. Dia ceritakan, tuan-tuan, dia kata, aku ada seorang suami dan juga 4 orang anak. Seorang sudah pun berkahwin, anakku yang sulung dah pun berkahwin dah, dan aku masih ada lagi 2 anak yang masih lagi kecil, dan 1 lagi yang masih lagi bayi. Dan kemudian tuan-tuan, dia menceritakan, pada suatu hari suami aku, dia kata, sedang menyembelih kambing. Kemudian disaksikan pula, sembelihan kambing itu disaksikan oleh 2 orang anaknya hak kecil ni, hak budak lagi, 2 orang lelaki. Kemudian bila dah habis sembelih, masak, makan apa ke semua, tuan-tuan, yang si abang hak nombor 2 tanya dengan si adik nombor 3, tadi kita tengok ayah kita duk sembelih kambing, agak-agak macam mana sembelih, hang nak try tak? Tu dia, hang nak try tak kita tengok sembelih tu macam mana masak? Budak-budak, tuan-tuan, dia nak main. Kemudian tak apalah, si abang ni dia baringkan adik dia, tuan-tuan. Kemudian dia ambil parang yang mana orang kata apa, pisau yang digunakan untuk sembelih kambing tadi, dia ambil. Kemudian dia letak dekat leher adik dia, tuan-tuan, sengaja nak memain, tetapi dia buat sungguh. Bila dia buat sungguh, tuan-tuan, habis mengecek darah, mati pada ketika itu juga si adik tu. Insya-Allah, tuan-tuan. Sebab itulah kita nak sembelih apa, tuan-tuan, sembelih kambing ke, nak sembelih lembu ke apa ke, tuan-tuan, kena tengok budak-budak juga, kena takut. Saya budak-budak ni dia suka meniru. Tapi ini berlaku kepada anak perempuan tadi. Kemudian, tuan-tuan, si abang ni bila dah tengok keadaan adiknya, orang kata dah berlumuran darah ni, tuan-tuan, kemudian dia dengan takutnya dia lari keluar daripada rumah, lari masuk dalam hutan. Kemudian yang si suami dia ni dengan dia ni, bila dia tengok anak dia hak nombor 3 ni dah mercik darah dah, tuan-tuan, mati pada ketika itu, terkejut. Kemudian, tuan-tuan, si ayah ni dengan serta-merta terus pilihkan abang dia.
masuk dalam hutan, pergi cari abang dia dengan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, si abang yang berlari dalam hutan tu bertembung pula dengan harimau, bertembung dengan seekor harimau, dan harimau tu dia terekam tokok makan dia. Tuan-tuan, 2 orang dah mati anak dia. Kemudian perempuan ni dia tunggu suami dia tak balik-balik, sekali dengan anak dia tu pun tak balik-balik. Si suami dia tu pergi cari anak dia tak jumpa. Kemudian dalam keadaan keletihan dan juga dahaga, tiba-tiba si suami pun mati pada ketika itu juga. Berapa orang dah mati tuan-tuan? 3 orang dah mati, tapi mati secara beransur-ansur. Kemudian tuan-tuan, dah si isteri dah mula besar, si suami tak balik lagi, anak hak lari tu pun tak balik lagi. Lepas tu dengan anak hak ni dah mati habis darah, dah kena sebelah dah. Kemudian dia pun dah duk kendong bayi yang masih kecil lagi tuan-tuan. Dia letakkan anak dia tu di rumah tuan-tuan. Kemudian dia pun pergi cari. Si anak ni hak kecil ni tuan-tuan, dia boleh merangkak. Bila dia merangkak, dia masuk ke dapur, dan pada ketika itu kuali yang sedang masak air. Ada kuali yang sedang tengah duk masak air yang mendidih, yang menggelegak ni tuan-tuan. Tiba-tiba budak dia merangkak, dia pergi ragah dekat periuk tu, terus periuk tu tumpah jatuh atas badan dia, habis melecur tuan-tuan, mati pada ketika itu juga. Berapa orang dah tuan-tuan? 4 orang dah. InsyaAllah tuan-tuan, itu musibah Allah Ta'ala tentu, tak kira pada sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Kemudian tuan-tuan, bila dah habis semua, tinggal seorang lagi, anak dia yang sulung, nak yang dah berkahwin. Jadi bila dapat tahu tuan-tuan, anak yang sulung ni bila dapat tahu saja, kata adik-adik dia semuanya dah mati dah. Nak sekali dengan ayah dia pun dah mati dia. Bila dia dengar berita tu, dia terkejut yang luar biasa. Terkejut luar biasa tuan-tuan, terus dia rebah mati pada ketika itu juga. Habis semua mati. Dan yang kekal, yang tinggal hanya siapa? Iaitulah si ibu. Si ibu. Tapi dalam keadaan wajahnya yang tenang, wajahnya yang bercahaya tuan-tuan. Sehingga kan Abu Hasan As-Sarraj ni tuan-tuan bertanya, macam mana engkau boleh menerima musibah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat dahsyat ini? Kemudian perempuan tadi menjawab, seseorang itu tidak akan sabar, melainkan dia tak tahu apa itu erti kesabaran dan apa itu erti keluhan. Dia ada beza kesabaran dan keluhan. Kesabaran ni tuan-tuan, orang yang redha, terima segala ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi keluhan, orang yang suka mengeluh ni tuan-tuan, iaitu orang yang tak redha. Orang yang tak redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah dia mengeluh. Jadi disebabkan aku sabar, sebab tu aku boleh terima, walaupun aku dalam keadaan duka cita pada ketika ini. Itu dia tuan-tuan. Itu orang panggil kitman musibah, menyembunyikan musibah. Dia tak cerita apa, sampai orang tak tahu kata dia tu ditimpa musibah yang sangat dahsyat. Jadi pahala bagi orang yang kitman musibah ni tuan-tuan, disimpan di dalam salah satu gedung di antara gedung-gedung syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik tuan-tuan, yang keberapa dah? Yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan, gedung yang ketiga, iaitulah silatul rahim. Silatul rahim, hubungan kasih sayang. Jadi nak mengeratkan silatul rahim di antara sesama muslim, di antara sesama adik-beradik, di antara sesama masyarakat jiran, tetangga dan sebagainya tuan-tuan, di antara ibu dan juga anak, di antara bapa dan juga anak. Orang yang sentiasa mengeratkan silaturahim, tak bermusuhan dengan siapa-siapa ni tuan-tuan, pahalanya termasuk di dalam salah satu gedung di antara gedung-gedung syurga. Itu dia, silaturahim.
Cukup jaga tuan-tuan. Ni kira kita ni duk apa? Duk mengata hang aku. Hang tak main masjid, hang ni duk lak. Tu dia. Duk kata kat orang. Lepas tu duk keli hang aku. Nah tuan-tuan, jangan. Kita kena eratkan lagi silaturahim kita sesama Islam dan sebagainya. Tambah-tambah lagi silaturahim di antara ibu bapa dan juga anak. Berapa banyak anak yang tak menjalinkan silaturahim bersama dengan ibu bapa. Macam mana tak jalin? Derhaka kepada ibu bapa, tak menjalinkan silaturahim. Derhaka, tak dengar cakap mak ayah, tak mengeratkan silaturahim, tak bertanggungjawab tuan-tuan. InsyaAllah seperti mana yang berlaku kepada pada zaman Nabi Musa alaihi salam, iaitulah Nabi Musa alaihi salam ni tuan-tuan, dia boleh berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Seperti mana dalam ayat Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Dan berkata-kata Allah taala dengan Nabi Musa alaihi salam taklima, akan sebagai perkataan. Maksudnya taklima ni tuan-tuan nak menunjukkan kata sungguh. Tu dia. Kallama taklima. Taklima ni mentakkidkan lagi kata memang Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Musa alaihi salam. Baik tuan-tuan, jadi bila Nabi Musa alaihi salam boleh berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi Musa alaihi salam bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapakah yang akan jadi teman aku di dalam syurga? Siapa yang akan jadi teman aku di dalam syurga? Kemudian tuan-tuan, Allah Subhanahu wa Ta'ala dia beritahu nama sekian si fulan bin si fulan, tempat dia di tempat gian-gian dan sebagainya. Kemudian bila Nabi Musa alaihi salam tahu nama dia dan juga tempat dia, terus dia turun daripada Bukit Tursina tu tuan-tuan. Kemudian dia pun carilah rumah tersebut. Bila dia cari rumah tersebut, ternyata dia jumpa dengan orang yang mana dikata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai teman dia di dalam syurga. Kemudian bila berjumpa dengan orang tersebut tuan-tuan, dia pun ajaklah masuk rumah. Bila dia ajak masuk rumah, dia persilakan duduk. Dia kata, wahai Musa, hang duduk dulu, aku ada kerja sikit yang aku nak buat. Hang duduk Ustaz. Tadi duduk Ustaz, ada tugas yang aku belum selesai. Kemudian tak apalah, dia masuk dalam bilik dia tuan-tuan. Dia masuk dalam bilik dia. Tiba-tiba bila dia keluar daripada bilik dia, dia sedang mendukung seekor babi betina. Itu dia. Tengah duk gendong seekor babi betina. Kemudian dia bagi babi tu bagi mandi, dia gosok dengan penuh kasih sayang. Dengan penuh kasih sayang. Nabi Musa tengok terkejut. Belah seekor babi macam mana Allah Ta'ala kata dia ni teman aku dalam syurga. Belah babi dalam rumah. Itu dia tuan-tuan. Bila dah habis bagi mandi dengan penuh kasih sayang babi betina ni tuan-tuan, dia masuk pula dalam bilik. Dia bawa lagi seekor babi jantan pula. Kemudian dia bagi mandi apa ke semua tuan-tuan. Bila dah selesai habis dua ekor tu semua dia bagi mandi, kemudian barulah dia duduk bersama dengan Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Nabi Musa alaihi salam pun bertanya, wahai pemuda, apakah agama kamu? Kenapalah kamu ni belah babi dalam rumah? Itu dia. Kemudian tuan-tuan, pemuda tadi pun bagi tahu. Bagi tahu tuan-tuan. Kalau dia bagi tahu pak, 2 ekor babi itu, jantan dan betina itu, ialah ibu bapa aku. Itu dia. Mak dan juga ayah dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menukarkan wajah mereka kepada rupa babi disebabkan derhaka mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia. Allah Ta'ala ubah, tukar rupa mak pak dia ni jadi babi. Sebab apa? Sebab derhaka dengan Allah.
Dan aku sebagai anak, aku sebagai anak, aku tidak akan lupakan tanggungjawab aku sebagai anak, walaupun mereka ini derhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu antara mereka dengan Allah. Tapi antara aku dengan ibu bapa aku tidak akan tinggalkan tanggungjawab aku sebagai anak. Jadi walaupun mereka itu menjadi seekor babi, jadi tanggungjawab aku untuk memelihara mereka dengan baik. Itu dia. Bila dengar macam tu tuan-tuan, bila dengar macam tu saja, bila Nabi Musa dengar macam tu saja tuan-tuan, tiba-tiba turunlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa alaihi salam, wahai Musa, pemuda inilah teman kamu di dalam syurga. Walaupun ibu bapanya seekor babi, ditukarkan menjadi babi disebab derhakanya dengan aku, tetapi anaknya tidak pernah lupa tanggungjawab dia sebagai seorang anak. Dan sebab itulah aku naikkan darjat dia menjadi orang-orang yang soleh dan termasuk menjadi teman kamu di dalam syurga. Itu dia tuan-tuan. Tu kata silaturrahim. Jaga hubungan kasih sayang antara ibu dan juga ayah. Begitu juga di antara masyarakat yang lain tuan-tuan. InsyaAllah Allah Ta'ala dia akan pelihara, akan jaga kita semua bagi orang yang menjaga silaturahim. Baik tuan-tuan. Dan yang terakhir iaitulah mereka yang selalu berkata la hawla wa la quwwata illa billah. Orang yang selalu berkata la hawla wa la quwwata illa billah itu tuan-tuan, maka pahalanya akan disimpan di dalam salah satu gedung di antara gedung-gedung syurga. InsyaAllah. Itu 4 benda, 4 gedung dalam syurga tuan-tuan. Jadi kita kena ambil tahu ni semua tuan-tuan. Moga kita termasuk, pahala kita ni termasuk dalam semua gedung-gedung. Baik tuan-tuan, apa yang dimaksudkan dengan makna la haula wala quwwata illa billah? Kalau kita faham dalam bahasa Melayu tuan-tuan, la haula tidak ada daya, wala quwwata tidak ada kekuatan, illa billah melainkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksud tidak ada daya? Apa maksud tidak ada kekuatan? Apa maksud melainkan dengan Allah tuan-tuan? Sebab itulah dalam hadis Nabi SAW dan diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika mana kata apa? Ibnu Mas'ud meriwayatkan kuntu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika mana aku berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqultu, maka aku pun berkata, la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan melainkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian didengari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, atadri ma tafsiruha, adakah engkau tahu apakah tafsiran la haula wala quwwata illa billah itu? Itu dia tuan-tuan. Tafsiran dia pun ada hadis Nabi dia juga, bukannya tafsiran saya saja. Kemudian qultu, aku pun berkata la, aku tak tahu. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, la haula an maksiatillah. Maksud kata la haula an maksiatillah, tidak ada daya untuk menolak maksiat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku tak ada daya nak tolak maksiat. Itu maksud dia. Kemudian Nabi kata lagi, wala quwwata ala ta'atillah, dan tidak ada kekuatan. Maksudnya apa? Tidak ada kekuatan untuk melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa billah, yakni illa bi'aunillah, melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud dia. Kemudian Nabi SAW meletakkan
tangannya di atas bahu aku, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi pun bersabda, hakadha akhbarani Jibril alaihi salam, demikianlah apa yang telah diberitahu kepada aku oleh malaikat Jibril alaihi salam. Itu dia, malaikat Jibril bagi tahu apa tafsiran maksud kata la haula wala quwwata illa billah. Tuan-tuan boleh faham no? Boleh faham tu rezeki nak serta banyak itu dia tuan-tuan. Baik, jadi tuan-tuan, apa dia punya khasiat? Apakah dia punya khasiat daripada kita duk menyebut la haula wala quwwata illa billah itu tuan-tuan? Maka khasiatnya tuan-tuan seperti mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la haula wala quwwata illa billah kana dawa'un min 99 da'an aisaruha al-hamm. Nabi kata, barang siapa yang berkata la haula wala quwwata illa billah itu tuan-tuan, kana dawa'un, adalah iaitu sebagai pengubat ataupun penawar, min 99, daripada 99 da'an penyakit. Dia daripada 99 penyakit, aisaruha, paling ringan sakit tu dia alhammu, duka cita. Itu dia, paling ringan sekali ialah dia duka cita. Duka cita yang paling ringan sekali tuan-tuan. Dia punya orang kata apa, penyakit hati, duka cita. Masya Allah tuan-tuan. Sebab itulah orang selalu sebut la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Saya kata 10 kali tak ada apa pun, tu dia. 10 kali tak jadi apa tuan-tuan. 10 kali tak jadi apa. Ulama kata sekurang-kurangnya habis kurang tuan-tuan 300 kali. Habis kurang kata 300 kali. Kalau kata kurang daripada tu tuan-tuan, tak ada apa. Sebab itulah kita bila kita sebut la haula wala quwwata illa billah tuan-tuan, kita tak ada rasa apa-apa. Kita tak ada rasa apa-apa. Sebab apa? Sebab kita tak menghayati apa maksud la haula wala quwwata illa billah. Kita tak tahu apa yang dikatakan dengan makna la haula wala quwwata illa billah. InsyaAllah tuan-tuan, kita. Jadi kita ni orang kata sebagai orang Islam, kita kena tahu yang sering kita duk guna bismillahirrahmanirrahim, la hawla wa la quwwata illa billah, hasbi Allah wa ni'mal wakil tu tuan-tuan. Tu semua tu dia ada makna-makna yang tersirat, makna rahsia-rahsia dia tu. Kalau kita betul beramal tuan-tuan, insya-Allah semua tu akan jadi membantu kita semua tuan-tuan. Baik tuan-tuan, jadi sebab itulah bila kita kata la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya untuk melakukan tidak ada daya untuk menolak maksiat, dan tidak ada daya untuk melakukan taat melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala ni tuan-tuan. Kata ulama, kata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, annaha kalimatun istislam, bahawa perkataan ini tuan-tuan, perkataan kita serah diri kita serah diri kita, penyerah wa tafwidun ila Allah, kita buat penyerahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada semua yang kita buat ni tuan-tuan, semuanya melainkan dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak pernah lari walaupun sikit, tak pernah lari tuan-tuan. Kita buat amal ibadat ni, semua tu dengan pertolongan Allah. Allah Ta'ala bagi kekuatan kepada kita. Sebab itulah kita selalu duduk memohon apa? Taufik wal hidayah. Apa maksud taufik tuan-tuan? Apa maksud taufik? Kita kata aku memohon taufik dan hidayah. Apa dia taufik?
Kita kata Taufik, nama jiran sebelah rumah saya Taufik. Taufik ni tuan-tuan, maksud dia, yang kata taufik itu ialah kekuatan untuk melakukan ketaatan. Allah Ta'ala bagi kekuatan untuk melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang dinamakan dengan taufik. Itu dia. Jadi sebab itulah bila kita kata la haula, tidak ada daya wala quwwata, dan tidak ada kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tuan-tuan, maka kita waktu itu kita buat penyerahan, kita serah diri kita, segala amal ibadat kita, segala perbuatan kita ni semuanya bergantung dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebablah kita ni jangan bagi ada rasa takabur, jangan bagi ada rasa ujub, jangan bagi ada rasa riak dan sebagainya. Sebab itulah kita buat amal ibadat, tuan-tuan. Kalau kita buat amal ibadat, kita ada rasa takabur, rasa besar diri, itu maknanya kita tak beriman dengan makna la haula wala quwwata illa billah. Kalau kita rasa riak, kita buat amal ibadat nak menunjuk orang, tuan-tuan, tak ada, maknanya orang itu tidak memahami apa maksud la haula wala quwwata illa billah. Kalau dia ujub, sum'ah dan sebagainya, tuan-tuan, semua itu adalah mereka yang tidak mengetahui apa maksud la haula wala quwwata illa billah. Macam rezeki, tuan-tuan, rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, tuan-tuan, kita duk cari rezeki. Nah, kita cari rezeki, tengok orang tu kerja keras, kerja sungguh-sungguh. Kemudian orang tanya dia, hang ni cari rezeki apa yang pulun sangat ni, yang cari duit apa yang pulun sangat ni? Kemudian dia akan kata apa, tuan-tuan? Dia akan kata, aku cari rezeki banyak-banyak, nanti kalau aku mati, anak bini aku nak makan apa? Itu dia. Itu dia. Dia tak nampak la haula wala quwwata illa billah. Kemudian, tuan-tuan, ada lagi, yang hang tu pergi mengaji pondok, hang tak mau ambil sijil apa ke semua ni, nanti yang besar besok nanti hang nak kerja apa? Itu dia. Hang tak ambil SPM ke apa ke nanti ke, sijil tak ada, hang nak kerja apa? Itu dia, tuan-tuan. Itu bagi orang yang tidak yakin dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang yang tidak menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah, tuan-tuan, memang kita ada ikhtiar dan ada usaha, itu pada i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Tapi jangan kita terlalu bergantung. Kalau kerja banyak awak, nanti hang mati awak, anak bini hang tak ada rezeki ke? Awak, Allah Ta'ala dia akan lupakan hang, anak-anak bini hang ke? Awak semua rezeki ni bergantung pada hang kerja ke? Tu macam CJ tu, tuan-tuan, CJ SPM ni degree apa semua, master PhD ni semua, awak yang ni penentu pada rezeki pada hang ke? Tu dia. Bila dia nampak itu, tuan-tuan, dia tak nampak siapa, dia tak nampak yang memberi rezeki, pemberi rezeki. Sebab itulah bangsa apa yang ragu-ragu pada rezeki Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu bermaksud dia ragu-ragu kepada pemberi rezeki. So dia pemberi rezeki Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bayangkan, tuan-tuan, apa hukum bagi orang yang ragu-ragu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ragu-ragu dengan rezeki Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah, tuan-tuan, seperti mana yang berlaku, iaitu yang pengalaman yang berlaku kepada Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, tuan-tuan, iaitu pada ketika mana ada seorang lelaki ini, kerja dia apa dia? Curi kain kapan. Itu dia, curi kain kapan, yang mana mayat yang baru ditanam, orang kata apa, disimpan, kemudian dia akan korek, malam tu dia korek balik, dia ambil kain, orang kata apa, kain kapan tu, dijual, dibasuh-basuh apa, dijual kain kapan, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, raja dia mencuri kain kapan ni, tuan-tuan, sampailah kepada 1000 mayat. Tu dia.
Dia curi kain kapan 1000 mayat. Masya Allah tuan-tuan, dahsyat. Kemudian tuan-tuan, tiba-tiba Allah Ta'ala bagi hidayah kepada lelaki tersebut, pada pencuri tersebut. Kemudian pencuri tadi dia insaf kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila dia insaf kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tuan-tuan, dia taubat, dengan taubat nasuha ni tuan-tuan. Kemudian dia pun pergilah berjumpa dengan seorang ulama yang bernama Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami ini tuan-tuan. Kemudian dia pun beritahulah kepada Imam Abu Yazid, beritahulah tentang segala dosa yang telah dia lakukan selama ni. Kemudian tuan-tuan, dia menimbulkan kemusykilan kepada Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Dia kata, wahai Tuan Syekh, dia kata, aku ingin tanya hang satu soalan, satu kemusykilan yang aku muskil daripada sejak kerja aku curi kain kapan yang pertama, mayat pertama, sampailah kepada mayat yang ke-1000. Aku muskil dan aku ingin minta penjelasan. Muskil apa? Dalam banyak-banyak 1000 mayat yang aku curi kain kapan, setiap kali aku buka kain kapan, aku nampak kepala mayat dikalihkan tidak menghadap ke arah kiblat. Kepala mayat tu jadi terbalik, tak menghadap ke arah kiblat. Kemudian aku buka lagi, aku curi pula pada mayat yang kedua, serupa tu juga. Curi mayat yang ketiga, serupa tu juga. Dan sampailah yang ke-1000. Sampailah kepada mayat yang ke-1000. Dia kata, yang aku jumpa 2 mayat sahaja yang mana kepalanya menghadap ke arah kiblat. Dia 998 mayat. Mayat siapa? Mayat orang Islam lah tuan-tuan. Saya dah kain kapan, mayat orang Islam 998, semua kepala boleh tak menghadap ke arah kiblat. Dia kata 2 je, 2 mayat daripada 1000, 2 saja tuan-tuan. InsyaAllah. Kemudian Imam Abu Yazid Al-Bustami pun beritahu, mereka yang beralih wajahnya tidak menghadap ke arah kiblat itu ialah mereka yang sentiasa ragu-ragu dengan rezeki Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dia. Sebab itulah kita tuan-tuan cukup jaga, cukup kena jaga tuan-tuan. Jangan kita duk harap sijil, jangan kita duk harap kata mengaji ni tuan-tuan. Lah ni orang kata macam saya lah, guru sekolah rendah ni tuan-tuan. Sekolah rendah ni lekeh tuan-tuan. Kadang guru orang kata apa, murid-murid UPSR main malam saja tuan-tuan, ada tuition sana, tuition sini, tuition sini, tuition sana. Kalau budak-budak SPM ke apa, main malam ni tuition. Tapi main kuliah maghrib tuan-tuan, hak yang wajib hak yang wajib tengok-tengok siapa pun tak ada. Yang ada siapa? Kita. Orang kata apa dah, orang lama tuan-tuan, orang lama. Nanti abang kata orang tua aku terasa pula, nanti tuan-tuan tak panggil saya dah. Baik, kebanyakan orang lama tuan-tuan boleh perhatilah keliling tuan-tuan, boleh perhati mana remaja-remaja kita. Ada berapa saja, banyak lebih tertumpu kepada tuition di luar, ambil kepada orang kata apa, hak yang keduniaan. Memanglah nampak, tapi cuba tuan-tuan fikir ni, ilmu yang paling utama di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah ilmu tauhid, ilmu nak kenal Tuhan. Kita nak kenal Tuhan tuan-tuan. Anak kita tak kenal Tuhan, kenal apa? Kenal matematik, kenal sains, kenal geografi itu ya. Buat tuan-tuan tanya, buat tuan-tuan tengok berapa banyak pelajar-pelajar, orang kata apa, yang remaja-remaja yang betul-betul kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang betul-betul mai ikut saluran pada mengaji fiqh ni, mengaji tasawuf ni. Berapa banyak sangat tuan-tuan, berapa banyak tak amal. Remaja-remaja kita tak ada. Kalau yang ada pun banyak di mana? Di pondok amal. Kalau kata di masjid,
payah boleh kira dengan jari, tuan-tuan. Padahal kita ni, tuan-tuan, kita sebagai ibu dan juga ayah, jangan lupa lah, utamakan anak-anak kita kepada ilmu akhirat dahulu. Tak apa tuition kita buat hari lain, kita buat waktu lain, jangan ganggu waktu kuliah. Itu dia, jangan ganggu waktu kuliah, tuan-tuan. Sebab ni antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak bermasalah, anak-anak dosa, kita tumpang tanggung sama. Itu dia, itu tanggungjawab kita sebagai seorang ayah. InsyaAllah, tuan-tuan. Teruk. Sebab itulah Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, utama sekali yang kita nak kena belajar ilmu tauhid, ilmu nak kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ranking yang kedua ilmu fiqh, seperti mana saya telah bagi tahu kepada tuan-tuan. Ilmu fiqh, ilmu nak mengesahkan amal ibadat kita. Dan yang ketiga ilmu tasawuf, ilmu yang nak jaga hati kita, tak mau bagi ada riak, takabur, ujub, sum'ah dan sebagainya. Kita ni, tuan-tuan, dah kuih lama, orang kata apa, senja, kubur nak pergi main dah. Yang tinggal siapa? Ikut adatnya, kata tuan-tuan, orang tua pergi dulu lah, ikut adat. Kalau ikut pada hakikatnya, orang muda belum buat pergi dulu. Itu dia. Tapi tuan-tuan, ikut pada adatnya, kata orang tua-tua ni dia akan pergi dulu. Yang tinggal siapa dia? Orang muda-muda. Jadi kalau orang muda-muda tak ada yang nak mewarisi ilmu oleh para ulama ni, tuan-tuan, agak-agak macam mana keadaan dunia kita pada ketika ini. Agak-agak macam mana negara kita, negara orang kata apa, negara Islam, negara Malaysia atau negara Islam pada ketika ini. Agak-agak macam mana keadaan kalau semuanya duk senaman, senam robik yang semua, tuan-tuan. Semua kat bawah sukan ni. Lah ni satu murid satu sukan. Satu murid satu sukan. Bukan satu murid satu agama. Bagi nilai agama tak tahu hilang di mana, tak tahu. Hilang. Tuan-tuan, semua ke dunia, mana akhirat ni? Dah jadi kurang dah, tuan-tuan. Sebab itulah, tuan-tuan, kita takut mai satu masa, tuan-tuan, ada satu pengaruh luar yang akan mai ke tempat kita ni, tuan-tuan, yang mana pengaruh luar ni dia akan menyesatkan kita habis semua. Ni sebagai salah satu contoh Syiah. Sebagai salah satu contoh Syiah, yang mana kuih lama kuih sikit, kuih lama orang Islam kuih terpesong akidah. Itu yang kita takut, tuan-tuan. Yang kita takut. Seperti mana yang berlaku kepada Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Sikit lagi, tuan-tuan, sikit lagi masalah. Yang berlaku kepada Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Pada ketika itu Imam Abu Hanifah masih kecil, dalam 7 tahun hingga 8 tahun, tuan-tuan. Mainlah seorang dahri. Sabda dahri ni, tuan-tuan, dahri ni, tuan-tuan, iaitulah orang yang berfahaman etis, yang mana tidak ada Tuhan bagi dia, yang mana dia ni semua bergantung pada masa. Bila masa hidup, bila tiba masa mati. Semua bergantung pada masa. Jadi dia tak, bagi dia tak ada Tuhan. Itu kata dahri. Jadi dahri ni, tuan-tuan, dia mai di tempat Imam Abu Hanifah pada ketika itu, dan dia mai seru kepada semua ulama-ulama yang ada pada ketika itu. Mai kepada dia, jumpa dia, aku ingin berdebat dengan kamu semua, dan aku akan bertanya 3 soalan kepada kamu semua. Itu dia, tanya 3 soalan. Kemudian, tuan-tuan, bila tanya 3 soalan ni, semua ulama pada ketika itu semua pakat tak boleh jawab belakang ni. Orang etis tanya 3 soalan, siapa pun tak boleh jawab. Ni ulama besar-besar, tuan-tuan, pakat tak boleh nak jawab soalan daripada dahri tadi. Kemudian, tuan-tuan, tiba-tiba dahri ni dia tanya, ada lagi tak di antara kamu yang tahu untuk menjawab soalan aku, yang dapat jawab segala persoalan aku? Kemudian mereka kata ada seorang lagi yang masih lagi belum jawab soalan aku. Siapa dia? Iaitulah Hamad bin Sulaiman,
iaitulah tuan guru kepada Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Tok guru Imam Abu Hanifah, dia seorang yang tak jawab lagi. Kemudian tuan-tuan tak apalah, khalifah pun beritahu lah, pergilah jumpa dengan dengan Hammad bin Sulaiman, beritahu pagi esok hang akan berjumpa dengan Dahri, hang akan jawab segala 3 persoalan daripada Dahri, dan kami semua harapkan hang seorang ni. Kalau hang tak boleh jawab menang kat Dahri lah. Menang kat Dahri. Kemudian tuan-tuan, tak apalah, Hammad bin Sulaiman dia pun gelisah juga tuan-tuan. Dia pun tak tahu dia jawapan dia. Tapi semua orang bergaduh harap kat dia tuan-tuan. Mai pada malam tersebut, Hammad bin Sulaiman tuan-tuan, dia bermimpi satu mimpi yang agak aneh. Kemudian tuan-tuan, pada pagi tersebut, dia duduk di depan rumah dia. Tiba-tiba Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala berjumpa dengan tuan guru dia. Pada ketika itu Imam Abu Hanifah masih kecil lagi tuan-tuan, budak-budak lagi. Kemudian dia pun beritahu, wahai tuan guru, apakah yang menyebabkan kamu rasa resah gelisah ni? Kemudian Hammad bin Sulaiman pun beritahu, khalifah telah bertemu dengan aku kemarin. Dia nak aku bertemu dengan Dahri, berdebat dengan Dahri pada pagi ini. Dan pada waktu semalam tadi, aku bermimpi sesuatu yang sangat aneh. Aku bermimpi sesuatu yang sangat aneh, dan aku tak tahu apakah maksud yang tersirat daripada mimpi tersebut. Kemudian Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala pun beritahu, wahai tuan guru, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menganugerahkan kepada aku satu ilmu takbir mimpi. Itu dia budak tuan-tuan. Budak dia ada ilmu takbir mimpi. Jadi tuan guru tolong cerita apa yang tuan guru mimpi, insya-Allah saya akan mentafsirkan segala mimpi tuan guru. Kemudian tuan-tuan, jadi Hammad bin Sulaiman pun dia pun menceritakan mimpi dia. Dia kata, aku bermimpi ada satu taman yang sangat luas, yang sangat cantik. Kemudian di tengah-tengah taman tersebut ada sebatang pokok. Ada sebatang pokok dengan buahnya, dengan daunnya yang menghijau, yang cukup cantik, cukup elok. Kemudian tiba-tiba mailah seekor babi. Seekor babi mai, orang kata apa? Dia hentam pokok tu habis, daun-daun buah-buah dah habis semua dulu. Semua dia makan habis ke semua, dia pijak-pijak habis ke semua. Tinggallah apa? Tinggallah batang kayu tu saja, batang pokok tu saja. Kemudian aku bermimpi lagi, tiba-tiba ada seekor harimau yang datang. Terus dia terekam babi tersebut, dia tokak babi tu sampai mati. Itu dia. Jadi aku fikir apa agak-agak mimpi aku tu. Itu dia tuan-tuan. Jadi Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala dia pun bagi tahu tuan-tuan. Dia kata, wahai tuan guru, dia kata mimpi ini merupakan satu petanda yang sangat baik untuk kita. Itu dia. Satu petanda yang sangat baik untuk kita. Kemudian bila Hammad bin Sulaiman ni tuan-tuan, bila dia dengar kata Imam Abu Hanifah kata ni satu petanda yang baik, dia kata, wahai Nu'man, nama saya dia Nu'man tuan-tuan, nama Imam Abu Hanifah saya Nu'man. Wahai Nu'man, hang cerita apakah petanda tersebut? Kemudian dia pun cerita. Dia kata, tuan guru mimpi satu taman yang indah, itu ialah agama Islam. Itu dia. Kemudian di tengah-tengah itu ada sepohon kayu yang mana ada tumbuh buah-buahan yang cukup cantik, cukup elok dengan daun-daun yang menghijau. Yang itu ialah para ulama. Itu dia. Yang itu ialah para ulama. Babi yang menghentam pokok tersebut sehingga luruh habis ke semua, dia makan habis ke semua tuan-tuan, maka babi itu ialah Dahri. Kata Imam Abu Hanifah, babi itu Dahri. Kemudian yang tinggal batang kayu itu saja, dia kata yang tinggal batang kayu itu saja ialah tuan guru. Itu dia, tuan guru sendiri. Pasal tuan guru seorang saja yang tak jawab lagi hujah daripada Dahri. Kemudian harimau yang terekam
babi tersebut harimau tu ialah siapa? Harimau tu Imam Abu Hanifah kata ialah saya. Tu dia. Saya sendiri harimau. Tu dia tuan-tuan. Kemudian Imam Abu Hanifah pun beritahu, wahai tuan guru, jomlah kita sama-sama ke masjid, kita berdebat bersama-sama dengan dahri, insya-Allah dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala saya akan mematahkan segala hujah daripada dahri. Tu Imam Abu Hanifah halus gitu kan. Budak lagi nak mematahkan hujah dahri. Padahal ulama hak besar-besar, sabah besar-besar semua kata tak boleh. Masya-Allah tuan-tuan. Sebab tu kemudian pada hari tersebut pergilah semua ke masjid untuk mendengar hujah daripada Hamad bin Sulaiman. Pada ketika itu mereka ingat Hamad lah yang akan berhujah pada hai Imam Abu Hanifah. Kemudian dia pun duduklah di masjid. Yang Imam Abu Hanifah duduklah di sebelah tuan guru dia dengan penuh hormat, dengan penuh tawaduknya tuan-tuan. Dia hormat pada tuan guru dia. Kemudian tuan-tuan, dahri sampai dia terus naik di atas mimbar tu, nak kata takabur, sombongnya dahri ni tuan-tuan. Kenapa sombong mana? Kemudian tuan-tuan, bila dia naik atas tu, dia pun bertanya, ada tak sesiapa lagi yang ingin menjawab segala persoalan aku? Ada lagi tak siapa-siapa? Kemudian tengok semua orang tak angkat tangan. Tiba-tiba Imam Abu Hanifah yang budak dekat dia pun angkat tangan. Saya lah yang akan menjawab segala persoalan kamu. Kemudian dahri bila dia tengok budak yang nak jawab soalan dia ni, dia pun rasa lucu. Dia kata, hang biar betul. Tu cakapan saya lah tuan-tuan. Hang biar betul. Hang budak je. Sedangkan sebelum ni ulama hak serban besar-besar, jubah hak lerek-lerek, mereka pun tak boleh jawab soalan aku. Ni tambah-tambah hang budak kecil. Tu dia tuan-tuan. Kemudian Imam Abu Hanifah pun dia kata, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak pandang pada serban yang besar macam saya orang tuan-tuan serban. Dan Allah Ta'ala tidak pandang pada jubah yang melerek-lerek. Tapi sesungguhnya Allah Ta'ala walladzina utul ilma darajat, dan Allah Ta'ala bagi kepada orang yang mempunyai ilmu itu beberapa darjat yang tinggi, insya-Allah tuan-tuan. Kemudian tak apa, dahri kata, baik, aku nak tanya hang soalan yang pertama. Dah hang nak jawab sangat, tu dia. Tanyalah soalan yang pertama tuan-tuan. Agak soalan apa? Tetapi saya dengar cerita ni bisa dengar cerita ni. Soalan yang pertama, Allah Ta'ala itu ada ke tak ada? Dah dia tak percaya Tuhan. Dia tak percaya Allah Ta'ala itu ada. Bagi dia tak ada Tuhan. Allah Ta'ala bagi hang tu ada ke tak ada? Ya, Allah Ta'ala itu ada. Baik, kalau kata Allah Ta'ala itu ada, la dia duduk tang mana? La ni dia duduk tang mana? Sebab setiap benda yang ada mesti dia ada tempatnya. Mana boleh benda ada tapi tak ada tempat? Tu kalau orang tak ngaji tauhid dia tak tahu. Orang tak ngaji tauhid dia tak tahu. Baik tuan-tuan, kemudian Imam Abu Hanifah kata, sesungguhnya Allah Ta'ala itu ada tapi tidak ada tempat baginya. Allah Ta'ala itu tidak bertempat. Kemudian dahri kata, mana mungkin benda yang ada tapi tidak bertempat? Benda itu mustahil. Kemudian Imam Abu Hanifah kata, jawapannya ada pada dirinya. Itu dia kemas tuan-tuan. Imam Abu Hanifah dia tak bagi dalil Quran, dia tak bagi dalil hadis Nabi SAW. Pasal apa? Pasal dahri ni Allah pun dia tak percaya, tambah-tambah Quran, tambah-tambah hadis Nabi. Jadi dia pakai apa? Dia pakai akal. Macam mana tuan-tuan? Jawapannya ada pada dirinya. Baik, ada pada diriku. Baik, aku nak tanya hang ada roh tak? Hang ada nyawa tak? Ya, aku ada nyawa. Baik, nyawa hang duduk di mana? Yang kata roh hang tu duduk di mana? Dah hang kata roh hang tu ada, nyawa hang tu ada. Baiklah, nyawa hang tu duduk di mana? Duduk di mata hang ke? Ataupun duduk di dua bibir hang ke? Ataupun duduk di dua kat perut hang ke? Hang boleh tahu tak? Kemudian dahri kata, mana aku nak beritahu? Itu dia, itu jawapan saya lah. Mana nak beritahu?
Tu dia. Jadi dahri pun dia pun tak boleh tahu. Betul juga, nyawa aku memang ada, tapi tak tahu duduk tahu mana. Kemudian buat main pula satu contoh santan, tuan-tuan, santan. Buat main contoh pula santan. Baik Imam Abu Hanifah kata dalam santan ni ada tak minyak? Dalam santan ni ada tak minyak? Ada. Baik, cuma hang tunjuk minyak tu tak mana. Tadi hang tuan, boleh tak? Tak boleh. Kemudian Imam Abu Hanifah kata benda yang baru ni pun, benda hak makhluk ni pun hang tak boleh nak tunjuk tak mana. Ni tambah-tambah pencipta, tambah-tambah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang qadim, tambah-tambah dia lagi lah hang tak boleh nak kata dia tu ada tapi tak bertempat. InsyaAllah tuan-tuan, habis mati satu hujah, 1-0. Dia menang kat siapa? Menang kat Imam Abu Hanifah. Mai tanya soalan yang kedua pula tuan-tuan. Baik, Imam Abah Dahri kata tak apa, aku kalau hak soalan pertama, aku tanya pula hang soalan yang kedua. Soalan yang kedua, baik, hang kata Allah Ta'ala itu ada. Setiap benda yang ada mesti ada yang dulu daripada dia yang menjadikan dia. Betul tak tuan-tuan? Macam kita ada, mesti ada yang dulu daripada kita yang menjadikan kita. Setiap benda yang ada mesti ada daripada dulu daripada dia yang menjadikan kita. Jadi Allah Ta'ala tu dah dia tu ada, mesti ada yang sebelum daripada dia yang menjadikan dia. Mana boleh benda yang ada tapi tak ada yang menjadikan dia. Tu dia. Kemudian Imam Abu Hanifah kata jawapannya mudah. Tu dia, mudah kecil ke tuan. Jawapan ni mudah. Jawapannya ada pada diri hang juga. Tu dia. Pada diri aku, mana dia? Cuba hang tengok jari hang. Ni 5 jari hang ni. Agak-agak dalam 5 jari hang ni mana yang mula sekali? Ibu jari. No, tuan-tuan. Ibu jari yang mula sekali. Baik, ibu jari hang ni ada ke tak ada? Ibu jari hang ni ada ke tak ada? Ada. Sebelum ibu jari hang ada ke tak ada? Tuan faham tak? Sebelum ibu jari ada ke tak ada? Tak ada. Kalau tak ada, macam mana ibu jari boleh ada? Boleh faham tak tuan-tuan? Itu pakai akal. No? Itu pakai akal ya tuan-tuan. Tak ada guna dalil Quran, tak ada guna dalil hadis Nabi SAW. Tengok jari ya. Baik, ni jari ni kata ni hak mula. Sebelum jari ada, tak ada. Kata tak, macam mana dia boleh ada? Itu dia. Habis mati hujah yang kedua. Mai soalan yang terakhir tuan-tuan. Mai soalan yang terakhir. Dahri tanya, baik, hang kata Allah Ta'ala tu ada, agak-agak apa perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekarang? Apa perbuatan Allah Ta'ala ni? Lah ni Allah Ta'ala, Tuhan hang tu tengah buat apa? Itu dia. Kemudian Imam Abu Hanifah tuan-tuan, dia pun beritahu, wahai Dahri, hang ni pelik sungguh. Itu dia. Hang ni pelik sungguh wahai Dahri. Pasal apa hang kata aku pelik? Sepatutnya orang yang bertanya ni duduk di bawah, aku yang jawab duduk atas mimbar. Tapi hang yang bertanya duduk atas mimbar, aku jawab duduk bawah pula. Mana boleh? Lepas tu orang hang jawab lebih mulia. Orang hang jawab lebih mulia, orang yang bertanya duduk bawah. Itu yang sepatutnya. Kemudian tak apa, Dahri pun dia pun turun daripada mimbar. Imam Abu Hanifah pun naiklah di atas mimbar. Kemudian Dahri tanya sekali lagi, agak apa perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekarang ni? Kemudian terus Imam Abu Hanifah pun menjawab, Allah Ta'ala, perbuatan Allah Ta'ala sekarang ni ialah sedang menurunkan yang batil seperti mana hang daripada atas turun ke bawah, dan menaikkan yang hak, yang sebenar seperti mana aku daripada bawah naik ke atas mimbar. Itulah perbuatan Allah Ta'ala sekarang ni. Dia tuan-tuan. Jadi bila dengar jawapan daripada Imam Abu Hanifah, maka mati segala, putus segala hujah Dahri. Terus dia balik nonong gitu aja tuan-tuan. Tu orang yang belajar ilmu agama, insya-Allah tuan-tuan. Sebab tu dah dalam satu Korea kena bagi ada orang yang arif, orang yang arif dalam bidang tauhid, orang yang arif dalam bidang fiqh, orang yang arif dalam bidang tasawuf. Bagi ada dalam setiap Korea. Supaya apa? Supaya pengaruh luar bila main kita boleh tahan.
kita boleh bertahan. InsyaAllah tuan-tuan. Jadi saya rasa setakat itu dululah. Terlebih pula tuan-tuan minta maaf banyak-banyak lah tuan-tuan. Tidak sedikit sebanyak tazkirah daripada saya, tazkirah panjang je lah. Daripada saya pada ini insyaAllah semoga kita beroleh manfaat daripada apa yang disampaikan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.